Allah bukan lima. Pertama, Allah bukan jirim. Kedua, Allah bukan jisim. Ketiga, Allah bukan arad. Keempat, Allah bukan sifat. Yang kelima, Allah bukan jauhar. Faham? Habis? Itu lima. Lima-lima itu makhluk. Makhluk mesti salah satu daripada lima perkara. Tak boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin musabbibul asbab wa mu'tiqir riqab. Ar-Rahmanir Rahim rahimul mu'minin wa munzilul kitab. Malik yaumiddin mulku la yufna wa huwas sari'ul hisab. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkilan 'ala rabbil arbab. Wa iyyaka nasta'inu 'ala 'abdu minal muqamin min asyadil 'azab. Ihdinas siratal mustaqim hidayatan Dawud alladhi anta bihaqqi ni'mal 'abdu innahu awwab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim min hisab. Ghairil maghdubi 'alaihim fal maghdubu 'alaihim humul kafaratul jahiluna linataqis shawab waladdallin alladhina adlalta wa'tamasta wa'tasamta 'ala qulubihim hatta la ya'rifuna al-bab. Amin alladhina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil ziham. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudhur, ikhwatul iman, ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selesai pada kalam yang ke-15. Jadi kita masuk hari ini pada kalam yang ke-16. Tu kalam ke-16 ya, insyaallah, di bawah tajuk kecil yang diberikan tajuk oleh Allahyarham Al-Fahamah Al-Syekh Profesor Muhammadin Wali dengan tajuk kecilnya terang dan jelas zat Allah dengan segala sifat-sifatnya. Terang dan jelas, maknanya tidak terlindung, tidak terhijab. Ini pada peringkat hikmah. Untuk ini maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah ta'ala anhu menerangkan kepada kita dalam kalam hikmahnya yang ke-16 sebagai tersebut di bawah ini. Kami sebutkan kalam beliau itu satu persatu. Dia mari dalam satu rangkai, kemudian dipecah-pecahkan kepada beberapa pecahan yang disimpul dalam dalam 10 perkara. Dia pecah dalam 10 perkara ya. Nanti kita sebut satu persatu daripadanya seperti disusun oleh musannif ya. Yang ini kami sebutkan kalam beliau itu satu persatu sebagai dalil-dalil bagi kita bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tidak terdinding atau terhijab dengan sekalian jenis makhluk dan alam maya pada ini. Beliau mendatangkan kalam hikmahnya sebagai tersebut dalam cara mengemukakan kehairanan dan takjub, sebab dia mula dengan kaifa, bertanya. Ya, bertanya di sini, kaifa di sini dengan diberikan jawapan, itu uslubul hakim dia panggil, ya, uslubul hakim. Lain yang ditanya, lain yang dijawab, tapi jawapan itu berhubung dengan pertanyaan. Itu artinya. Jadi kalam hikmahnya sebagai tersebut nanti dalam cara mengemukakan keheranan dan takjub bagi orang yang berfikir bahawa Allah Subhanahu wa taala tersembunyi dan terdinding dengan alam makhluk yang ada ini. Itulah gambaran jiwa dan juga pandangan mata hati
orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sudah sampai kepada hikmah tauhid. Bukan saja tauhid, hikmah tauhidnya iaitu sudah dapat melihat Allah dengan jelas, dengan terang, tidak tersembunyi, tidak ada hijab, tidak ada terdinding. Itu artinya dalam kalam hikmah ini yang disebut. Beliau berkata sebagai berikut, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Betapakah tergambar dalam otak dan juga hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala didinding oleh sesuatu, padahal dialah yang melahirkan, menciptakan sekalian. Di mana Allah menyatakan jelas dalam suratul Hadid, ya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang kemudian, yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dan Allah bagi tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Pengertiannya ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala alam dan makhluk sesudah sesuatunya itu tidak ada atau belum ada. Apakah sesuatu yang dijadikan Allah itu bersifat sesudah tiada atau bersifat tidak ada sesudah ada? Itu pertanyaan dia. Jadi bukan artinya alam, langit, bumi, makhluk seluruhnya itu wujud secara berasingan atau wujud sebelumnya Allah. Ini artinya bahawa yang mengadakan, yang membentuk, yang mencipta, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud kita bukan hanya dengan wujud kita, wujud dengan segala sifat kita, dengan segala budaya kehidupan kita, dengan cara corak-corak hidup zahir batin kita, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam doa iftitah yang kita baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Kataan fataras sama artinya menjadikan sesuatu dengan lengkap daripada awal hingga akhirnya dalam semua urusan yang terlibat dengan makhluk. Bagaimana Allah menjadikan makhluk itu, bagaimana Tuhan sebut dalam Quran, kita boleh lihat dalam surah Al-Ghasyiyah. Ya, wal yanzuril insanu ila ta'amih. Itu dalam surah Abasa yang sebut sebagian daripada surah Abasa, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Di situ Tuhan suruh kita lihat bagaimana Allah, ya, menjadikan kita, yakni menjadikan makanan yang kita makan itu sendiri, daripada awal kita paksa, daripada awal kita tanam, kita masukkan benih sampai tumbuh, ya, pokok padi, kemudian sampai jadi berah, sampai masuk dalam periuk kita tanam, sampai jadi nasi kita makan, masuk ke rongkong, telan ke perut, hingga dia keluar fi dubur sampai ke akhir. Itu dia, daripada awal sampai akhir semuanya itu di bawah penciptaan Tuhan yang satu. Semuanya jadi dengan Allah, bergerak dengan Allah, wujud dengan Allah. Jadi yang wujud itu kita panggil wajhullah. Itu kita panggil wajhullah. Jadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dengan bertakdirkan kepada seluruh wajah Allah yang zahir kepada penciptaan makhluknya sendiri, iaitu alam langit bumi, termasuk kita fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri, ya, punya tanda-tanda untuk kamu melihat, kata Allah, melihat dengan mata hati. Jadi pengertiannya yang pertama sekali begitu terang. Jadi yang wujud semuanya adalah wujud Allah, bukan wujud lain daripada Allah. Sebab yang mengadakan itu Allah, yang menjadikan Allah, yang menggerakkan Allah, yang berdiri kita di depan Allah dalam sembahyang pun dengan Allah. Sebab itu kita mula semua perkara dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana biyakun ma yakun ba'du, ya, iaitu dengan aku adanya tiap-tiap sesuatu, dengan aku adanya sesuatu, bakal diadakan sesuatu, dan dengan aku juga, ya, ditentukan adanya sesuatu. Itu bah. Jadi kalau kita faham, makanya tidak ada yang wujud melainkan dengan Allah, yang wujud dengan Allah. Maka itu Al-Imam Nawawi rahimahullah anhu menyusun dalam hizibnya, Hizib An-Nawawi. Tu anda boleh tengok, ini ada dalam Google, boleh kita
kita buka Google, kadang-kadang kita boleh lihat juga dalam Google ni, tak ada nak cari kitab payah kan. Jadi ulama-ulama ni, para asatizah, guru kita ni memasukkan dalam, kita boleh lihat melalui internet ya, buka Google, kita type Hizib An-Nawawi ya, amallah hizib tu, insya-Allah kita baca hizib tu maknanya sebagai satu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut sebegitu sebagainya, dikatakan bahawa Allah segala-galanya ya, Allah wa billah wa anallah fillah ya, wa billah, semuanya masuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengertian yang pertama dalam kalam hikmah ini, bahawa yang menzahirkan sesuatu itu adalah Allah, maka tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan sama sekali kalau yang dizahirkan menutupi dan mendinding yang menzahirkan. Kita bagi contoh lagi, sama dengan tidak dapat diterima dan dibenarkan cahaya bulan menutup cahaya matahari. Boleh kita kata cahaya bulan tu menutup cahaya matahari? Tak, kerana cahaya bulan itu bukan daripada bulan, dia mari daripada matahari. Terbit cahaya di atas bulan itu datang daripada matahari, sinar matahari. Jadi kalau sudah bulan, ada cahaya datang daripada matahari sendiri, masakan bulan itu menafikan matahari ataupun tak nampak matahari? Itu umpama kita lah, umpamakan macam itulah kita juga ya. Jadi kalau Allah menjadikan kita, masakan kita tak nampak Allah menjadikan kita? Sebab itu kita awal tadi dalam sifat 20, kita mengaji sifat 20 ni, dalam mentauhidkan Allah merujuk kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani, Syekh Muhammad Abdullah Muhammad Tambi, seorang ulama Pulau Pinang, ulama Melaka, ulama Singapura. Dia tulis kitab, satu di antara kitab tauhidnya, kitab Al-Hidayah, Hidayatul Rahman nama kitab tu. Nak cari di kedai tak ada kitab tu, kitab lama ya. Hidayatul Rahman, dalam tu dia menyebut tentang sifat ma'ani. Dia kata sifat ma'ani adalah sifat yang sah dipandang dengan mata kepala. Masya-Allah. Bukan dengan mata hati ya. Sifat ma'ani, sifat yang sah dipandang dengan mata kepala. Kita nampak pandang apa yang kita pandang? Wajahnya, bekasan daripada empat sifat itu, wujud dan zahir. Bekasan sifat kudrat, bekasan sifat iradat, bekasan daripada sifat ilmu, bekasan daripada sifat hayat. Empat nama ni ada dalam kalimah Allah. La ilaha illallah, Allah di ujung tu. Dia ada 5 sifat dalam tu. Sifat dan 5 sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyah. Ada 5 dalam tu. Nampak ya? Jadi ulama memasukkan dalam kalimah itu akan 5 sifat Allah, 4 daripada sifat ma'ani. Jadi bila ada 4 sifat ma'ani di situ, menzahirkan satu kenyataan yang jelas bahawa yang wujud hanya Allah, yang mencipta jadi hanya Allah, yang kita lihat semuanya adalah bekasan daripada Allah. Bila kita melihat bekas, seolah-olah kita melihat Allah. Itu yang kita jadi ihsan, yang disebut dalam hadis Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Nabi kata, ya, kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kenapa seolah-olah? Kerana kita melihat bekasan Allah seolah-olah melihat Allah. Begitu contohnya ya. Kita tengok rumah, kita ingat orang rumah. Kita tahu siapa orang rumah ya. Bila tengok rumah, kita tahu siapa orang dalam rumah. Ya. Jadi maka itu antaranya Allah jadikan kita satu ibadat yang mana kita dapat melihat dengan nyata, iaitu ibadat haji dan umrah. Ya, bila kita buat ibadat haji dan umrah, kita pergi tawaf Baitullah, yang kita tawaf itu pada hakikatnya adalah Allah. Yang kita tawaf itu kita mengelilingi Baitullah untuk menzahirkan sifat ihsan. Kita balik nanti dari Mekah, kembali daripada menunaikan haji ataupun umrah, kita berpindah kepada satu makam dipanggil makam muhsinin, orang yang dapat melihat Allah dengan mata hatinya, dengan perantaraan mata kasar melihat zahir, mata hati melihat yang batin. Mata kasar melihat Baitullah, mata kasar, mata halus melihat Allah. Mata kasar zahir menziarahi Kaabah,
mata hati, mata batin kita menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Boleh begitu lah. Kalau boleh faham begitu bagus. Ya, macam tu juga kita menghadap Allah dalam sembahyang ni, kita berdiri depan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita berdiri dengan kita. Pada zahirnya ya, pada batinnya bukan kita. Itu adalah Allah. Di sinilah kita perlu kepada memahami akan kaedah bahagian ini, seumpama hikmah tauhid yang kita sebut di sini. Itu pada kalam yang pertama. Jadi kata musannif sebagai contoh cahaya bulan dengan sinar matahari. Jadi wujudnya cahaya di atas bulan itu dengan tempiasan hempasan daripada sinar matahari. Jadi yang wujudkan cahaya itu adalah matahari, bukan bulan. Jadi bulan mustahil terdinding daripada matahari. Tentulah bulan tidak terdinding daripada matahari, kerana sinar matahari ya melimpas di atasnya, maka wujud sebagai cahaya. Betul tak? Itu kita faham. Jadi tidak ada perbezaan. Seperti itulah kita juga, seperti yang kita lihat macam diri kita dalam cermin lah, yang kita sebut dulu. Bagaimana kita melihat kita dalam cermin, kita yang di luar, di dalam cermin itu adalah limpasan daripada zat kita. Jadi yang kita lihat dalam cermin itu wajah kita. Bukan zat kita. Faham? Nampak ya? Itu wajah kita, bukan zat kita. Berbeza di sini perkataan wajah dengan perkataan zat, ada perbezaan. Kedua, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Itu nombor dua. Betapakah tergambar dalam akal dan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala terdinding oleh sesuatu, padahal dia ada dalam semuanya itu, dalam semua perkara dia ada. Macam kita sebut bab makan tadi dalam hadis yang disebut dalam ayat Quran dalam surah Abasa tu, bal yanzuril insanu ila ta'amih, ya. Imam At-Tabari mengupas saji ayat ini saja, ya, hampir satu muka penuh, ya. Jelas tentang ayat itu saja, satu uraian yang begitu halus. Maksudnya ialah apabila di atas tadi menunjukkan pada kita bahawa bagi orang yang telah begitu dekat kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi adanya dan tidak terdinding oleh alam pada penglihatannya, maka adalah alam seluruhnya ini bagi dia adalah madlul, dan Allah sebagai dalil. Itu dia katanya. Jadi alam seluruh langit ni, termasuk diri kita ni, adalah madlul, Allah sebagai dalil. Sebab itu Profesor Dr. Hamka dalam penafsiran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah, tunjukilah kami akan as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim ini mengikut tafsiran yang didedahkan oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya, ada 4 perkara. Pertama sekali, taufik. Kita perlu taufik, kekuatan energi dalaman. Taufik ni satu energi, tenaga dalaman. Ada tenaga ni orang berjalan mari ke masjid, jauh mana pun sampai. Kalau tak ada taufik ni, orang dalam masjid pun tak main. Itu dia, tahap tu lah. Tu nak. Kalau ada taufik, tak larat macam mana pun dia akan sampai juga. Tak boleh pergi minta tolong orang, tak. Ya, itu dia lah. Itu di antaranya taufik. Kita perlu energi dalaman, ya. Energi lahiriah ni kita boleh guna. Orang boleh lari pagi-pagi subuh, 5 km jogging, tak missnya. Setiap pagi 5 km boleh lari, tapi masjid dia tak pergi. Dia tak boleh, dia tak ada kekuatan pergi masjid, hilang dia punya. Itu taufik. Kita nak faham itu mana taufik itu, mudah saja, bukan susah. Kedua, hidayah. Hidayah itu din, hidayah agama. Hidayah iaitu ilmu yang mana kita diberikan Allah langsung daripada Allah, bukan daripada cara pengajian, ya. Jadi bila ada yang ilmu langsung daripada Allah ni,
maka kita dapat melaksanakan segala perintah dan titah Allah dengan mudah. Seperti saya pernah sebut, bagaimana seorang profesor daripada Florida, dia ni orang bukan orang Islam, dia bukan Kristian pun, dia tak ada agama lagi, tapi dia pensyarah dalam bidang teologi. Teologi ni akidah, teologi Islam, ya, fasih berbahasa Arab, ya, mengajar ilmu tauhid di University Florida. Dia datang ziarah di Malaysia, dia mari Malaysia sampai ke Pulau Pinang dan ceramah di Dewan Syed Putra di Syed Putra di USM. Dia saya pergi tengoklah, pergi dengarlah dia punya ceramah tu. Ya, memang kemaslah, ya, dengan dalil-dalil Al-Quran, tentang ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, kejituan Al-Quran, ya, keyakinan kewujudan akhirat, ya, takdir, pitah lidah dia bercakap, ya. Tapi tak Islam. Ya, penghabis dia, orang tanya kat dia, pasal apa tuan jadi Islam? Dia kita tak dapat hidayah lagi. Itu dia. Hidayah tak dapat, tak tergerak hati dia nak masuk Islam. Nampak tu? Hidayatul-din kita perlu. Bila ada hidayatul-din ni, kita akan terjagalah Islam kita, insya-Allah. Mohon kepada Allah. 17 kali kita kena minta dalam sembahyang. Yang kedua, hidayah. Yang ketiga, ilham. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tengok Tuhan sebut. Ilham sangat penting. Ilham daripada Allah, ya. Portfolio dia kementerian di bawah Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya. Maka tu di doa minta. Ya. Minta ada doa. Ya. Allahumma yidni bi ruhil amin, bi ruhil amin. Allahumma yidni bi ruhil amin. Allahumma ayyidni bi ruhil amin. Minta dengan perantaran Jibril, minta supaya Allah bagi kita hikmah, bagi ilmu, ya. Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, kan Nabi doa dia, ya, jadi orang alim, ya, jadi alim, Allah mengajar dia ilmu takwil Al-Quran. Bukan dia duduk saja di rumah, dan Tuhan dan Nabi doa dulu tu, bukan dia duduk seorang di rumah tak keluar rumah, aku doa Nabi dah jadi orang alim lah, ya, lah. Dia dan hidup sempat dengan Nabi 13 tahun. Abdullah bin Abbas. Dalam masa itu juga, ya, dia punya, kerana berkatnya Nabi berdoa tadi ini, dia diberi lihat Sayyidina Jibril. Dia boleh tengok Jibril. Dia seorang yang sahabat Nabi yang boleh, yang dan sempat melihat Jibril ketika Jibril datang jumpa Rasulullah. Orang lain tak nampak, dia nampak, dia seorang. Habis semua, Nabi kata, hang nampak, kamu nampak Jibril? Nampak tak? Dan aku khawatir, dia kata, nanti satu ketika mata kamu akan buta. Nabi kata mata dia buta. Memang buta. Umur 30 dah buta. Abdullah bin Abbas. Tapi dia, bukan kita Nabi doa dekat dia tu terus. Dia tak payah mengaji lah. Dia orang alim lah. Guru dia banyak. Dia rajin mengaji, ya. Dia menuntut ilmu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdul Rahman bin Auf, ya, Ubadah bin Samit. Ini orang-orang alim Rasulullah, ya. Dia banyak menuntut ilmu mengaji dia orang depa sampai jadi alim, ya. Dan di samping itu Allah mengajar ilmu hikmah laduni yang tidak diberi kepada orang lain, seperti diberikan Allah kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Khidir alaihissalam, ya. Itu kelebihan yang ada kepada mereka. Dan ulama-ulama kita sendiri banyak di antaranya seperti itu juga mendapat kelebihan yang luar biasa dengan ilmu-ilmu Allah. Maknanya mereka sudah dapat didampingi oleh Sayyidina Jibril sebagai wasilahnya, bukan Jibril yang memberikan ilmu lah. Dia membawakan ilmu dengan perintah Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Itu portfolio Sayyidina Jibril, ya, membawa ilham yang baik kepada kita. Ilham ni termasuk antaranya ilmu, termasuk antaranya hikmah, ya. Sebab tu Allah mengatakan wa bi'utal hikmah faqad utiya khairan katsira.
ya, dan juga dengan ilmu bayan, ilmu bayan penting sekali ya. Ilmu bayan tu datang daripada Allah sendiri. Daripada ulama kita mengajilah, kutuk-kutuk guru ni kita dapatlah secara hakikatnya datang daripada Allah. Tengok tu, ilmu bayan paling penting ya, paling penting ilmu bayan dalam kepahaman ilmu dan juga pengawasan ilmu dan pembawaan ilmu. Wallahu a'lam. Jadi sambung kita tadi, bila dikatakan itu maka Allah, segala makhluk ini madlul, Allah sebagai dalil. Kerana itu maka Allah lebih terang kepadanya, lebih jelas dan persaraan daripada dalam alam seluruhnya. Pada status bahagian kedua ini menerangkan kepada kita bahawa tiap-tiap sesuatu dalam alam ini adalah tanda menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu maka Allah tidak tersembunyi dengan alam, sebab Allah Subhanahu wa taala dapat terlihat di dalam alam. Gunung yang kita lihat menunjukkan atas adanya Allah, ya. Maka hati kita melihat Allah, laut luas yang kita lihat, tanam-tanaman dan segala sesuatu yang ada dalam alam ini menunjukkan kepada adanya Allah. Kerana itu maka hati kita dan perasaan kita terbawa kepada melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak seumpama dengan sesuatu jua pun. Itu dia. Boleh. Jelas. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 53. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Akan kami perlihatkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri, sampai terang kepada mereka bahwasanya hal keadaan ini adalah hak dan benar. Sebab itu mengatakan seorang filosof Islam, Imam Ar-Razi ni filosof Islam yang terkenal. Beliau kata apa? Seorang pakar bedah orang, doktor ya. Bedah ni dah ada daripada awal dah. Ulama-ulama Islam juga yang bawa ilmu bedah ni, bukan orang putih ya. Tu nah, ulama-ulama Islam ya, yang datang daripada antara tiga-tiga orang anak Nabi Allah Nuh alaihissalam, Sam, Ham dan Yafiz ya, tiga ya. Sam, Ham dan Yafiz. Dia kata Ham ni keturunan dia banyak yang bijak-bijak, pandai. Nah, keturunan Ham ni banyak yang bijak-bijak pandai. Kedua dia masuk kepada Yafiz, yang ketiga baru Sam. Sam ni cantik dia, tak pandai. Sam dia cantik. Keturunan Sam ni dia orang putih ya. Tu panggil Sam. Sam keturunan orang putih. Keturunan orang putih semua dia. Mata biru, mata hijau kan. Tapi tak pandai. Tak bijak lah, bukanlah bodoh lah. Dia tak jenis macam Ham ni. Awal-awal lah Ham ni anak nombor 2 Nabi Nuh AS. Kita bawa sirah-sirah sikit lah biar kita faham. Ketika dalam kapal Nabi Nuh tu, pesan Nabi Nuh, jangan kamu bersatu dalam kapal, pasang-pasang, jangan bersatu. Susah nak tanggung ni. Ham ni buat pasal ya. Dalam manusia Ham lah ya, dia pergi cari corok-corok, buat pasal juga dengan isteri dia. Nampak tak ya? Dapat tahu Nabi Nuh marah. Aku dah pesan dah, jangan duk buat kerja ni. Nampak tak ya? Dia sampai begitu punya cerdik, sampai boleh lawan hukum lagi kerana itu keturunan Ham tu ya. Jadi Ham ni maka mengandung oleh isteri dia dalam kapal. Bila turun daripada kapal, dah habis turun daripada bahtera 6 bulan kapal itu. Maka lahir anak keluar, anak negro. Anak dia mula-mula hitam. Tu negro yang pertama. Dalam At-Tabari dah sebut. Dalam tafsir At-Tabari kita buka tengok. Dia kata negro yang pertama sekali yang wujud anak Ham lah. Pasal bersatu dalam kapal. Nampak tak? Bila turun daripada kapal, bersatu keluar jadi coklat sikit. Dia tak jadi hitam. Itu jadi Arab. Dia Arab. Mai turun kepada India.
Nampak? Saya seorang daripada dia, keturunan Ham, turun jadi orang apa nama, orang India, orang Yaman pun macam India sikit kan. Tu saya orang Yaman, ya. Jadi turunlah tu sikit kan. Itu jadi hitam. Depa ni genius bijak, cerdik banyak, jadi orang alim, ulama kita ya. Termasuk ulama kita lah orang Arab ni, Timur Tengah, Asia Barat, Asia Tengah kan. Yafid ni turun jadi putih kuning. Itu jadi orang Mongolia, orang Cina, sampai ke Nusantara Melayu lah, jadi orang Melayu. Nampaklah, kulit dia putih kuning, kemudian sawa matang. Cerdik. Itu sedikit turun daripada anak Nabi Nuh 3 orang tu lah ya. Itu kita kaitkan sikit, jadi bijaklah. Kata Razi, kita nak sebut tadi ya, Profesor Razi kata, seorang pakar ni ya, pakar bedah. Bila dia bedah manusia, dia tahu arah mana nak bedah, tang mana nak bedah, apa hubung kait antara tiap-tiap organ dalaman manusia tu ya, antara saraf dia, antara urat dia, antara dia punya organ-organ dia, hubung kait. Dia sudah boleh nampak dengan jelas kehadiran, kewujudan, kebesaran, kekuasaan, keilmuan, ketinggian Allah dalam tu. Nampak tak? Dalam diri manusia. Kita tengok keluar ya, kita tak nampak dalam perut ni dah kan. Dia sampai dalam perut, dia boleh nampak belah perut tu. Sekiranya kalau dia tidak beriman kepada Allah, dialah makhluk yang paling celaka di atas muka bumi ni. Tu dia kata Razi. Nampak? Doktor-doktor bedah tu, doktor-doktor pakar tu ya. Kalau tak beriman kepada Allah, dia adalah orang paling celaka sekali. Nampak? Sebab dia dapat menyelam begitu dalam, dapat melihat ya, bukti-bukti jelasnya kewujudan Allah, kekuasaan Allah, keilmuan Allah, kehidupan Allah, kewujudan Allah yang abadi. Dapat lihat 4 sifat. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifat ma'ani 4 tu dia dapat lihat. Ya, 3 lagi kita tak sebut lah. Samak, basar, kalam tu kita tak sebut. Kita sebut itu sebagai sifat kepada zat dia sendiri, mestilah mendengar, melihat dan berkata-kata ya. Sebab kita boleh 3 barang tu. Jadi yang 4 paling penting sekali. Kudrat, iradah, ilmu, hayat. Sifat ma'ani yang 4 tu, kalau dia tak nampak wajah tu ada dalam pembedahan, dia tu dapat lihat. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak nampak kebesaran Allah, masih duduk kafir tang tu juga ya, maka dia adalah orang yang paling celaka. Dia ambil daripada kalam Nabi lah. Rasulullah sendiri pada satu ketika turun, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Turun ayat ini dekat Nabi tak keluar bilik, menangis Nabi sepanjang malam, menangis Nabi. Sampailah pagi, masuklah Bilal. Dah masuk waktu dah, kami duduk tunggu ni. Masuk Bilal, tak katalah kat Nabi, kami duduk tunggu. Masuk tengok Rasulullah duduk menangis. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa gerangan Tuan menangis ya Rasulullah? Nabi kata semalam turun kat gua ayat ni. Nah, begitu punya terang dan kejadian langit dan bumi ya, peredaran malam dan siang, tanda-tanda yang jelas kepada siapa? Ulul albab. Ulul albab sini orang yang ada akal budi, bukan akal ni, akal ni gharizi ni dalam ni ya, akal budi dalam ni, mengikut badi'uz zaman ya, Syekh Sanusi dia kata tadi ada 5 akal kita. Jadi akal 2 duduk sini, 3 di kepala. Itu kata Sa'id Nursi, Badi'uz Zaman ya. Dia kata ada 5, 3 di sini, 2 sini. Banyak ada 3 ni, 2 ni tak ada. 2 ni tak ada. Sebab tu kita bangun tahajud malam tuan-tuan, tahajud dia suruh tengok langit. Tengok langit, baca ayat ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. InsyaAllah ya. InsyaAllah dia akan masuk hikmah, kebesaran ayat itu bila kita baca, kemudian sembahyang tahajud ya. Buatlah ya, dapat tengok, jadi ikut tingkap pun tak apalah, dapat tengok langit, jadilah. Nak keluar rumah tak keluar lah kot nak. Kalau orang duduk atas rumah, tak payah nak keluar rumah kan.
kita dapat tengok langit, baca. Ini amalan Rasulullah. Tiap-tiap kali Rasul belum tahajud, Nabi akan tengok langit dan Nabi akan baca dulu ayat ni. Sebab dalam ayat ni punya tanda yang terang. Langit pun matahari dan bulan, berkisarnya matahari dan bulan dan sebagainya begitu terang dan nyata. Mana akan boleh berjalan dengan sendiri, mana boleh beredar dengan sendiri, mana boleh wujud dengan sendiri. Siapa yang mencipta jadi, yang begitu hebat sekali. Nampak tak? Ya, begitu luas alam cakrawala ini sendiri, ya, termasuk diri kita sendiri. Di sini kalau tak boleh fikirlah, begitu punya banyak masa Tuhan bagi kat kita, ya. Tak boleh nak fikir, terlintas pada akal fikir kita dulu. Bila kita boleh fikir ke sini, baru datang. Sebab tu Tuhan sebut dalam apa? Dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi wa idza al-jibalu nusibat fil ardi kaifa sutihat. Fadzakir. 4 perkara ni disebut. Ini sudah jadi budaya Arab lah. Pertama unta kan, orang suruh tengok unta. Macam mana unta tu boleh hidup, ya? 2 minggu tak makan, boleh berjalan lagi bawa barang-barang dagangan, nampak? Isi barang berat-berat atas dia. 2 minggu tak makan, boleh berjalan lagi. Semua unta lagu tu, ya? Ya? Sampai diguna pakai oleh orang Amerika, ya, bawa pesalah-pesalah daripada Amerika, orang salah, termasuklah orang kita, orang Jawa pun dia bawa, orang-orang belah Indonesia pun ada, bawa pergi ke Australia. Nak masuk Australia, nak melentas padang pasir. Dia ada padang pasir kan Australia. Nak rentah padang pasir tu bukan boleh pakai jeep, tak boleh. Tak boleh pakai jeep, tak boleh pakai kereta, tak boleh. Nak bawa barang-barang berat, lagi tak berjalan. Bawa lori bubuh petantan barang, lagi tak berjalan di padang pasir. Nak kena pakai apa? Nak kena pakai binatang apa? Kena pakai unta. Nampak? Unta lain tak boleh pakai, binatang lain tak boleh. Tu terpaksalah guna unta, ya. Gunalah khidmat orang Arab, bawa unta. Boleh bawa barang dagangan berat-berat, boleh berjalan di padang pasir begitu punya jauh. 2 minggu tak makan, tak apa. Tu dia, nampak tak? Sekali berhenti dia makan, minum air semua, bawa berjalan balik. Dia ada stok dalam tu, dia boleh simpan. Itu kelebihan unta. Ini Tuhan sebut, nampak tak? Dia orang dah dapat baca, kita tak baca. Dah habis tinggal barang-barang dia dapat, dia boleh bina, nak buat penjara lah, nak hantar orang salah. Banyak orang Amerika yang salah, ya, pergi ke Amerika, ya, itu dia. Sebab ada only negeri dan negara dalam dunia ni yang ada 3 rumpun bangsa yang datang daripada Benur, ya. Orang keluaran Sam ada situ, orang golongan Ham ada situ, orang Yafid ada situ. Yafid ni orang Indian, ya. Dia orang nak cari India, tak jumpa. Dia orang jumpa Amerika. Nampak tak? Cuba tengok-tengok, ada satu rumpun manusia di situ. Dia namakan Indian juga, Red Indian. Nampak? Tu Red Indian tu Hafid lah. Yafid lah, daripada keturunan kita lah. Jadi makanya dibawa unta ke Australia. Dah habis tinggal barang-barang apa semua, tinggal unta tak boleh kan. Nak tinggal, nak bawa balik je lah. Yang balik tu Arab balik kan, unta tak balik. Sebab tu Australia negara yang paling banyak unta di dunia. Di dunia lebih banyak daripada Arab lagi, Australia. Confirm, memang tuan-tuan, ya. Unta paling banyak di Australia, ya. Ada lebih kurang 11 spesies unta, 11 spesies unta ada di Australia. Ini kelebihan, ya. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, sebagaimana Tuhan cipta jadikan ibil, unta. Wa ila samai kaifa rufi'at, sebab orang Arab ni kalau berjalan tengok bintang. Dia selalu banyak berjalan tengok atas, tengok langit. Nampak tak? Dia orang berjalan malam, tak berjalan siang, siang panas. Nampak tak? Wa ila al-jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung gadang dipancangkan. Maka siang hari dia orang akan menyorok di bawah-bawah batu, tirai-tirai bukit. Nampak tak? Tak boleh berjalan. Ya. Bagaimana Tuhan buat bukit-bukit? Untuk apa buat bukit? Dia orang nampak hari-hari dia orang menyorok bawah bukit, tengah-tengah panas, sebab nak berjalan. Malam dia orang keluar, kena tengok atas pula, tengok bintang, sebab nak cari panduan. Sebab tu Tuhan sebut, ya, wa ila samai kanur, bagaimana langit ditinggikan, bila tengok bintang dapat tengok langit. Nampak tak? Di situ boleh fikirkan bagaimana
Gunung Ganang ini, Bukit Bukau, langit Tuhan cipta. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu didatarkan oleh Allah. Nampak macam datar lah. Ya. Semuanya ini Tuhan suruh fikir. Bila fikir di sini, cari dengan akal fikir, simpan di sini. Berakal gharizi, bawa turun ke bawah. Nampak tak? Ya, bawa turun ke bawah sebab akal budi. Kata Dr. Hamka, akal budi. Saya tak pernah tengok lagi tafsiran Melayu lah. Tafsiran Melayu yang kata akal budi ni hanya Kurasa Hamka. Dia tulis dalam buku dia. Ya, tak ada lagi ulama Melayu yang menterjemahkan akal budi. Ya, artinya akal yang duduk di hati, dipanggil dalam bahasa Arabnya ulul albab. Ya, itu pengertian, ya, dia sampai kepada advance, ya, advance thinking, cukup tinggi, ya. Baik, sambung kita pada situlah. Baik, kemudian kata Allah lagi, tingkatan ini adalah bagi orang yang menempatkan alam ini sebagai dalil, Allah sebagai madlul. Jadi sebab menurut ayat tadi, apabila kita baca mula langit bumi sebagai madlul, Allah sebagai dalil, betul? Itu mula kita mengaji sifat 20, kita mengaji, kita akan jumpa langit bumi ini sebagai madlul, Allah sebagai dalil. Tapi kalau kita sampai kepada makam arifin, dia kena sampai makam arifin lah, ya, baru kita akan nampak dengan mata hati Allah yang menjadi madlul. Nampak tak? Ya, langit bumi ini tukar jadi dalil. Nampak? Tukar lagi. Itu sampai tingkatan yang sekarang kita baca lah. Jadi Allah sebagai madlul, itu baca paling penting. Segala langit bumi ini sebagai dalil, itu saja, tidak lebih. Itu yang kita letak, ya. Jadi makanya palang, bila kita sampai kepada peringkat ini, dikata musannif, tingkatan ini bagi orang yang menempatkan alam ini sebagai dalil dan Allah sebagai madlul. Sebab menurut ayat tadi bahawa alam yang diselain Allah adalah tanda kepada adanya Allah, bahkan dalam diri manusia sendiri. Bagi orang yang berakal dapat melihat tanda kebenaran Allah dalam arti yang luas, bukan sikit, ya. Jadi syuhudul kasrah fil wahdah, melihat semuanya, syuhud dengan mata hati, melihat semuanya dalam satu. Semua kita lihat ni dalam satu, ya, dalam satu. Itu adalah paling penting sekali yang kita nak faham. Jadi masuk kita kepada kalam, pada pecahan yang ketiga, kalam yang sama. Dia kata itu yang nombor 3. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Ya, itu yang kita baca nombor 3. Betapakah tergambar dalam akal dan hati, bahawa Allah itu tersembunyi oleh sesuatu, padahal dia adalah tiap-tiap sesuatu. Itu dia syai'. Sebab itu surah Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in syai'in qadir. Macam mana kita nak baca syai' itu lah? Kena kata syai' ni kata-kata atom, bukan lagi. Atom ni satu molekul yang halus yang tidak boleh dibedah, tak boleh dibedah bagi, kan? Tak, bukan. Orang Melayu panggil duli. Ya, kita pakai nama-nama duli itu kepada raja-raja, kan. Duli yang di-Pertuan Agong, duli yang maha mulia. Nampak tak? Ya, duli. Dia tu duli. Kita buh kat dia tu duli dah bawah dah. Nampak tak? Dah. Tak salah lah. Bebau dah. Duli itu debu dalam bawah kasut. Bila kita berjalan, kita pijak nampak pasiak, kan. Buang pasiak ada debu, kan. Debu tak hilang, kan. Debu tak hilang. Debu tu, satu di antara titik debu tu adalah duli. Itu asalnya. Jadi kita letak raja-raja tu sebagai habuk, ya, bawah tapak kaki, nampak. Dia tak boleh marah kita lah. Orang alim kita dulu dah hantar ada kata-kata nak panggil raja-rajanya duli yang maha mulia. Duli itu paling mulia. Di antara duli itu yang mulia tu dia, tu ajalah. Faham tak? Dia tak salah kata yang mulia tu lah. Yang mulia tu bukan lawan Allah, ya. Pasal kita buat orang dia tu duli. Nampak, ya? Tu nak. Saya pun siapa ajak saya ni? Dr. Kasim Ahmad. Ya, dia ni pakar dalam bahasa Melayu, kan. MA bahasa Melayu, Universiti Victoria dulu. Guru saya lah, dan mengaji dia 2 tahun, sekolah menengah 2 tahun. Nampak tak?
Baru tahu makna duli apa, kita tanya ada duli tu apa. Duli ni dia kata debu duduk bawah kasut. Jadi kita letakkan antara duli yang mulia, duli tu duli tu kita bagi raja, tak bagi kat manusia. Boleh kan? Jadi tak gaduh nak kata yang maha mulia, agung yang maha mulia tu tak salah. Kata dia tu duli lah, bawa kita kata dia duli kan. Boleh kan? Baik, yang dipertuankan, tidak lebih daripada itulah. Baik, sambung. Maka sambung dikata oleh musannif bahawa tiap-tiap suatu syai' ini, nak faham syai' ni macam mana tuan-tuan? Nak faham syai'. Syai' ni kalau kita lihat, ini kita tengok dalam ini puntung juga kita tengok dalam National Geographic ataupun dalam Animal Planet, kita dapat lihat dia tunjuk bagaimana pokok bunga tu tumbuh kan. Dia letak kamera, dia pasang kamera di situ, daripada tumbuh biji tu sampai tumbuh tunas, sampai tumbuh bunga. Tumbuhan tu tumbuh tu banyak mana, besar mana, tak tahu, Allah aja. Nampak? Tapi kita boleh nampak dia tumbuh. Berapa lama makan masa dia tumbuh tu? Mungkin saat ketika boleh ikut keadaan perbezaan benda-benda makhluk ni tak samalah. Tumbuh hanya tunas, nak jadi bunga, nak jadi derian tadi ni kan, berapa lama makan masa. Beza pula dengan pokok bunga, tak sama. Nampak tak? Tu syai' tu pun tak sama. Jadi syai' tu makna kata setiap detik dia tumbuh tu. Macam kuku kita lah. Setiap detik kuku kita nak panjang tu, nak tumbuh tu, kita tak tahu bila dia tumbuh. Nampak? Yang dia panjang tu kuku dah panjang lah. Nampak tak? Kuku berpanjang bergantung kepada kita punya sel kita sendiri. Kalau sel kita aktif, bila kita banyak berjaga, dia akan cepat tumbuh. Sebab tu orang kalau korang tidur, kuku cepat panjang, janggut cepat panjang, bulu-bulu cepat tumbuh. Nampak tak? Kalau kita tidur cukup lah. Kalau tidur tak cukup, kita punya kuku cepat panjang. Nampak tak? Janggut cepat tumbuh. Jenuh dengan cukup gerak. Pasal apa cukup gerak kan? Aku kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Sel kita aktif, tak berhenti. Sel kita bekerja. Nampak tak? Nampak? Dan sel bahagian tu masih segar. Tu kita kena usahalah, cari kesihatan pentinglah untuk bentuk kesihatan kita supaya begitu. Begini maknanya tumbuhan tu, antara kuku kita nak panjang, detik nak panjang tu, itu dia panggil syai' dalam bahasa Arab. Boleh tak? Maka Tuhan kata ala kulli syai'. Tu boleh nampak tak? Nampak tak beza syai' tu Faham makna syai' boleh. Kalau kita lihat itu, syai' itu pun Tuhan pegang, bukan kita punya. Dia tahu macam mana nak tumbuh, bila nak tumbuh, panjang mana nak tumbuh, berapa kadar lama masa nak tumbuh. Itu syai' Allah punya kerja. Sampai ke situ Tuhan pegang. Habis hapanya kita? Tidak ada hapanya kita. Lemah, lemah, dhaif, fakir, hina. Lemah, dhaif, fakir, hina. Itulah kita. Boleh faham tak? Aku tak sedap yang tu payah, kacau. Yang lain semua Allah. Baik, sambung. Sudah. Maksudnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tergambar dalam alam sebagai burhan. Gambaran ni burhan kita panggil. Burhan. Bukan gambar tu figure, bukan dia punya fizik, bukan. Tergambar ni jangan kata gambaran fizik, bentuk Allah pula, burhan. Quran itu turun untuk burhan, dia kata, sebagai gambaran saja, memberi satu gambaran kepada kita. Faham? Bukan dia keluar jadi JPEG, bukan. JPEG tu jadi satu figure. Itu tak betul, kerana Allah bukan ada figure macam kita, itu nyatanya. Jadi dia hanya burhan ni gambaran saja, menerangkan macam tadilah, macam matahari dengan bulan, cahaya matahari, sinar matahari melampias di atas bulan, menerbitkan cahaya, jadi itu dipanggil sebagai burhan, tak lebih. Nampak tapi kalau kita nampak dia makhluk, kita nampaklah cahaya bulan tu kan. Allah kita tidak nampak zatnya secara figure, kerana dia bukan bersifat lima. Allah bukan lima. Pertama, Allah bukan jirim. Kedua, Allah bukan jisim. Ketiga, Allah bukan arad.
Keempat, Allah bukan sifat. Yang kelima, Allah bukan jauhar. Faham? Habis. Itu lima. Lima tu makhluk. Makhluk mesti salah satu daripada lima perkara. Tak boleh lari. Dia mari figure dalam bentuk jirim. Bukan Allah. Hang jangan duk tipu aku lah. Nampak tak? Aku dah mengaji dah. Tu mantik lah. Ni bab mantik nak kita mengaji ni. Yang lima perkara ni mantik. Ilmu mantik. Itu dia. Ya. Pertama, Allah bukan jirim. Jirim ni benda yang memenuhi layak. Kayu, batu, bukit, bukau, nampak? Terbentuk jirim tu dengan beberapa jirim menjadi jisim. Jismun. Jisman, ajsam. Kita ni jisman, jasmani, dua jisim. Jisim kasar, jisim halus. Ruh pun ada dua. Ruhun, ruhan, ruhain, arwahun. Kita pun juga punya dua ruh. Ruh idhafi, ruh insani. Kita pun begitu juga. Nampak? Ada dua ruh. Ruh luar, idhafi. Ruh luar, idhafi. Keluar yang tu orang kapan kita. Ruh insani tak kapan. Cuma tidur, dia kata mati pendek. Macam mati juga kan? Betul tak? Bila kita tidur, dia keluar kan? Melilau otak. Dialah nak terima yang kata Nabi, ru'yatul khairah, mimpi yang baik daripada arash. Arash tu headquarters, wujud daripada situlah ya. Kita kata mimpi. Kalau kita punya ruh tidur dalam keadaan ada wudu, ada ayat sembahyang, ya, tutup aurat elok, kita tidur, bersih tempat tidur kita. Nampak tak? Sebab tu Nabi sebelum tidur nanti ketuk tempat tidur dulu. Nabi ni betul tempat tidur tu baru tidur tau kan. Dia ketuk apa semua betul, dia letak, dia hampak baru dia tidur. Nabi macam tu. Ya. Itu dia. Bukan pakai gerbum terus ya. Itu dia. Dan kita bacalah zikir-zikir yang disunatkan kita baca sebelum tidur. Insya-Allah ya, ruh kita akan mampu sampai ke arash. Dia kalau dia tak sampai ke arash, itu yang dia melilau otak tu. Jadi macam-macam kita kata mainan tidur, betul tak? Itu adalah peranan ruhul insani. Kalau dia boleh tembus sampai ke arash, ruhus sultani dia panggil. Itu tinggi lagi lah yang ketiga ya. Jadi kita ambil yang pertama ruh idhafi. Ruh ni kita pakai sekarang, yang tuan-tuan boleh hadir sekarang hidup, orang panggil manusia. IC dia masih pegang lagi kan. Ya. Keluar roh tu, IC dia ambil. Nampak tak? Tukar nama jadi mayit. Orang tak kata nak pergi tengok orang mati, dia pergi tengok mayit. Nampak? Sudah tukar nama. Manusia dia jadi mayit. Mayitun. Kalau mayat bangkai, mayitun bangkai. Mayit tu orang mati. Beza lah. Baca sikit beza ya. Baik. Jadi makanya kita di sini bila kita lihat secara gambaran nyata yang Tuhan sebut bahawa diri kita ni adalah suatu gambaran saja kepada Allah. Allah bukan macam kita. Jadi kita adalah makhluk kerana Allah bukan diri. Yang kita lihat hanya burhan, gambaran, tidak lebih. Digambar kerana ini kita ada satu bahagian akal. Satu bahagian akal dalam kepala kita. Kalau dia tak berfungsi, tak dibagi ilmu, dia akan jadi kabur. Akal itulah peranan dia untuk mengambil gambaran. Sebab tu setiap urusan dalam ibadat ni, urusan dalam pengajian, urusan dalam penyampaian mengajar, dia kena masuk burhan. Kalau tidak, orang nanti mengantuk. Burhan tak jalan, JPEG pun tak ada, JPEG tak ada gambaran, tak ada gambar, dia pakai audio kan, itu orang tidak, orang mengaji mengantuk. Faham tak? Guru tak bawa, penceramah dia tak bawa gambaran tu, dia kena bagi gambaran baru kita boleh fikir. Dia kena bagi gambar ya? Kalau yang hidup bagi gambar lah. Kalau Tuhan tak boleh bagilah gambar, kita bagi burhan dekat dia. Nampak? Bila ada burhan, bila ada gambaran, otak belah kanan tu berjalan, fungsi akal belah kanan tu dia berjalan. Nampak tak? Celik otak mengantuk dia kena sense of humor sikit, bukan lawak dah. Dia kena unsur-unsur yang boleh mencuitkan jiwa kita sikit. Nampak tak? Unsur-unsur yang boleh membangkitkan suatu kesedaran mau berfikir. Itu paling penting sekali tu. Dia ada bahagian JPEG, dia ada bahagian audio. Kepala kita tu akal 5 perkara tu yang kita kena faham ya. Dan 2 di sinilah. 2 ni kita harus bimbang lah. Sebab kalau 3 ni subur elok,
Dia akan turun ke bawah sampai ke sini, lekat jadi akal budi, maka akan keluar pekerti yang baik. Sebab tu kata budi pekerti. Nampak tak? Itu dia. Adanya pekerti berdasarkan budi. Kalau budi itu kosong, budi itu tidak masuk unsur-unsur ketuhanan, yang keluar semua duniawi lah. Unsur-unsur duniawi lah. Nampak? Allahu Akbar nampak dunia. Sebab sini tak berfungsi. Yang berfungsi hanya sini. Masya Allah. Allahu Akbar merata jalan. Itu paling penting sekali itu. Kita mesti segarkan akan budi kita tadilah. Balik kepada tadi soalnya. Inilah puasa kita ni, Ramadan ni tuan-tuan. Satu di antara nikmat Allah yang paling besar. Nampak tak? Sesudah solat, dialah nak jaga solat, nak jaga haji, nak jaga zakat. Dialah puasa ni. Puasa ni sebagai pencetus penjana kepada ketakwaan. Nampak tak? Baru sembahyang kita pun khusyuk. Zakat kita penuh kasih sayang, kita keluar zakat, kita sayang, kita keluar zakat kepada orang miskin. Nampak tak? Bukan kita benci, sayang. Ada mahabbah tu ada, Kemudian sampai kepada haji. Haji ini masuk kepada ibadat salbiyah, dia panggil. Ibadat salbiyah, Maknanya dia menolak segala macam keburukan. Apabila kita balik menjadi salah seorang anggota masyarakat, kita akan suburkan masyarakat kita. Itu kita panggil mabrur. Nampak itu dah. Orang abrar ni siapa? Orang yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Orang yang beri manfaat masyarakat kita panggil abrar. Itu dah. Sebab tu Nabi kata dalam Quran sebut wa tawassaw bil haqq. Dia ambil yang tu dulu. Nampak tak? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Berpesan-pesan dengan takwa. Melibatkan orang ramai betul. Masuk dalam solidariti, masuk dalam orang-orang sosial, masuk dalam urusan-urusan yang membawakan masyarakat. Itu orang haji. Yang kata haji ni, dia akan beri manfaat kepada orang. Kalau balik duduk di rumah seorang tak bercakap, pergi mana tidak, itu bukan mabrur. Itu nak panggil apa, biar pergi ke dia lah. Itu bukan mabrur. Tapi dia beri manfaat kepada orang, boleh berikan kebaikan kepada masyarakat. Itu artinya haji mabrur. Faham itu lebih. Nak jaga haji itu, puasa kena kemana. Nak jaga zakat, puasa kena kemana. Nak jaga sembahyang, puasa penting. Puasa. Nampak tak? Itu nikmat puasa. Jadi kita kena ambil lah kaedah berpuasa dengan betul lah. Cara Nabi, bagaimana Rasulullah berpuasa. Puasa juga yang lain-lain. Bukan puasa anggota, puasa perut saja, puasa anggota. Puasa kita punya hati. Jangan masuk unsur gambaran-gambaran yang tidak sihat kepada Allah, unsur-unsur yang menyalahi tauhid. Itu semua kita kena tolak. Baru betul lah. Maknanya jelas, baik. Jadi makanya maksud bahawa Allah tergambar dalam alam, yakni Allah melihat hamba-Nya menurut tingkatan atau martabat masing-masing. Bagi ahli syuhud, iaitu hamba-hamba Allah yang alam ini pada mereka tidak menjadi hijab atau dinding yang menghambat penglihatan mereka kepada Allah. Bagi hamba-hamba Allah ini apa saja yang dilihat, maka zat Allah lah yang terlihat di dalamnya, dan alam adalah laksana bayangan yang tidak ada artinya. Tetapi bagi ahli-ahli hijab, yakni hamba-hamba Allah yang belum sampai kepada tingkatan ahli syuhud, apabila mereka melihat alam, maka bukan zat Allah yang terlihat olehnya, tetapi adalah sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha indah. Nampak tak? Zat Allah memang kita tak lihat lah. Yang kita nampak tadi burhan dia, gambaran dia. Burhan, macam mana matahari ni bersinar, macam mana dia beredar, kenapa begitu tepat sehingga orang boleh buat takwim. Lagi 10 tahun punya takwim orang boleh buat. Nampak tu tapi berdasar kepada ahli falak lah, kepintasan, kebijaksanaan ahli falak lah. Kita sekarang ni kebelakangan ni dah mula nampak susut sikit dah. Ni kita punya raya apa ada masalah ni. Takwim kita dulu tak silap, takwim sekarang ni dah mula dia jadi masalah sama ada nak raya hari Jumaat ke tidak itu paling penting pula. Timbul pula hari Jumaat pula. Kita kalau ratu raya jatuh hari Jumaat macam mana? Timbul masalah Jumaat ini hanya gugur kefarduannya kepada golongan para hujaj, orang dalam ihram haji.
yang ketiga di Arafah. Kebetulan kalau Arafah jatuh hari Jumaat, maka mereka gugur sembahyang Jumaat, semua sembahyang Zuhur. Itu aja dah, lain tak gugur kalau jatuh hari Jumaat ni raya kita mengikut mengikut Al-Imam Syafi'i. Dia ada dua pendapat lah. Golongan badahi wal awwali, di mana kumpulan dua ni saja yang boleh pilih. Madinah dulu masjid satu ya, orang nak pergi sembahyang Jumaat tak kena berjalan jauh-jauh, bukan ada kereta macam kita ya. Sebab tu bila hari Jumaat ni dia ada sama Jumaat dengan sembahyang raya ni, lebih kurang lah 2 rakaat ada khutbah, betul tak? Betul lah ya. Jadi orang nak sembahyang Jumaat ni nak kena mari jauh-jauh, berjalan kaki, kena pergi masjid Nabi satu ya. Maka tu dia panggil golongan badahi wal awwali, dia panggil kumpulan yang sebab ada dia punya masalah jauh. Jadi dia orang mari sembahyang, nak sembahyang raya pagi pun dia kena keluar awal. Dah habis sembahyang raya nak sampai rumah pun dekat Jumaat baru sampai rumah. Punya jauh nak berjalan. Nak mai pula Jumaat macam mana? Maka itu dikecualikanlah. Dia tak sembahyang Jumaat. Kita bukan tu, kita kiri kanan perhati kok mana ceruk masjid tak habis nampak Kalau kita nak berjalan nak sembahyang di Masjid Kapitan Keling hari Jumaat kita berjalan kaki bersembahyang ni pun tak terlepas Jumaat lagi. Betul tak? Betul tak? Masjid di Pulau Pinang dia dah dekat 500 masjid 500 masjid tu. Tu Masjid Jami' tak masuk, Masjid Raihul Jami', masjid saya tak masuk lagi. Surau tak kira lagi. Nampak tak? Maka tu tak ada hukum tu, tak ada kita, maka kita kena wajib sembahyang Jumaat. Tapi kenalah ini atas daripada budi bicara lah para khotib ni. Dia janganlah panjang khutbah dah panjang sembahyang raya dah sudahlah. Jadi Jumaat tu bagi ringkas sikit, bagi nampak wajah tu ada rukun-rukun dia, nampak pecah sikit rukun-rukun tu, sikit nasihat je lah. Raya-raya ni jaga makan lah. Kuih manis-manis banyak-banyak sangat, ni penyakit tu lah kot, boleh abang dekat tu lah. Sudah lah sebab kita dah khutbah raya banyak dah panjang pagi tadi, maka sembahyang tak apa, sembahyang kita buat macam biasa lah. Yang khutbah tu bagi pendek, sependek-pendeknya lah bagi zahir sembahyang Jumaat kefarduannya. Sebab dalil-dalil sembahyang Jumaat tu tidak ada satu pun yang dhaif, semuanya sahih dan ada yang mutawatir sedangkan dihadirkan sembahyang untuk sembahyang Jumaat dan sembahyang raya tu banyak hadis yang dhaif. Itu kenyataan dia lah. Jadi makanya tidak memiliki masalah. Kita kait sikit dulu tak apa lah. Baik. Jadi melihat alam kekayaan ini, jadi kita banyak yang melihat zat Allah, terlihat olehnya, tapi ada sifat-sifatnya nama-nama Allah. Itu kita panggil tauhidul asma, tauhidul sifat. Melihat sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang 99 tu kita nampak bekasan sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Malik semua sifat-sifat sabar, sifat syakur kita nampak berjalan dalam kalangan masyarakat, kalangan manusia dan makhluk-makhluk Allah ni. Sifat nama Allah terindah kerana melihat bekasannya pada sifat Allah tadi. Dan misalnya apabila ia melihat orang yang gagah perkasa, mempunyai kekuasaan, maka terlihat dalam hatinya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Perkasa pada segala-galanya. Apabila ia melihat orang lain dalam keadaan hina dina, ia melihat Allah memberikan kehinaan kepada mereka itu. Apabila dia melihat benda hidup, hatinya merasakan bahawa Allah lah yang menghidupkan benda itu. Apabila dia melihat orang mati, maka hatinya melihat bahawa Allah yang telah mematikan orang itu. Apabila dia melihat adanya nikmat pada sebahagian makhluk, maka hatinya berkata bahawa Allah dengan sifat Maha Memberi yang telah memberikan nikmat kepada orang itu. Apabila ia melihat orang kaya dengan harta kekayaannya, maka hatinya melihat Allah dengan sifatnya yang Maha Pemurah. Apabila ia melihat seorang di mana segala maksudnya sampai, maka terlihat olehnya Allah yang telah menyampaikan segala maksudnya itu. Demikian dan seterusnya dalam penghayatan perasaan. Apabila ia melihat sekalian alam ini, maka terlihatlah olehnya Allah SWT dengan sifat-sifat yang maha indah dan asma' yang maha agung. Itu dia mau betul pegang tu lah bro. InsyaAllah kita sambung lagi, baru kita ambil 4 3, 1, 2, 3 baru 3, 10 lagi. Lagi 7 7 kita baca kemudian ini kita baru 3 aja InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhlul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fahamna Sulaiman wa qulna atil hukma ilma wa safarna ma'am dawjal jibal sabail hawatir wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Ibrahim ya rabba Musa wa Harun wa rabba Dawud wa Sulaiman wa rabba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aql wan nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi shamsika abadan abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.